Rupa-rupanya inilah sebabnya sahabat semua, kenapa PAS dan Bersatu ketakutan dan para walaun-walauntit, sitro-sitro pembangkang, termasuklah sitro-sitro utama mereka menggunakan fitnah di media sosial untuk menyerang kerajaan hari ini. Jadi apa puncanya sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. 6 pencapaian hebat Perdana Menteri yang tidak boleh dinafikan. Siapakah yang berkata-kata ini? Adakah dia orang politik? Mari kita lihat. Jadi pengurus dana bertauliah Datuk Dr. Nazri Khan, bukan orang politik ya, dia adalah pengurus dana bertauliah, menyenaraikan 6, banyak lagi lah tapi dia senaraikan 6 yang utama, pencapaian hebat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sepanjang mengemudi Kerajaan Persekutuan masuk tahun yang ketiga. Nazri yang juga dikenali sebagai DDNK berpendapat, kestabilan politik dan pembangunan ekonomi merupakan perkara yang berlaku sepanjang pentadbiran PMX setelah berkhidmat sejak 24 November 2022. Menerusi TikTok, beliau menyenaraikan 6 perkara hebat yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar lakukan di negara kita. Yang pertama, menstabilkan politik Malaysia sejak 2,5 tahun. Ini satu pencapaian yang paling hebat untuk membawa kepada pelabur. Kedua, pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 2017. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 5.1%. Pelaksanaan gaji minimum naik dari 1.500 kepada 1.700 ringgit, memberikan manfaat kepada 4 juta pekerja. Purata pendapatan tahun 2024 adalah 3.700 ringgit, tertinggi sejak 10 tahun lepas. Yang keempat, rekod pelaburan asing meningkat, terutamanya dalam semikonduktor, dengan kebanyakan FDI dari China dan Amerika Serikat. Dan yang kelima, menstabilkan ringgit mencecah paras yang paling kuat, sehingga 4.1 pada September tahun lalu. Sebelum ini, ringgit paling lemah, ringgit 80 sen per dolar. Dan yang terakhir, 6, tumpuan kepada ekonomi digital dan pembangunan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bukan kepintaran bodoh. Antaranya, pelaburan bernilai 20 bilion oleh konglomerat Malaysia, YTL di Johor. Google pula melabur membina pusat data di Elmina Business Park, manakala Microsoft melabur sebanyak 10 bilion termasuk membina infrastruktur digital dan mewujudkan peluang kemahiran AI. Jadi, itu antara 6 sahabat semua. Ada banyak lagi lah yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Nanti lain hari kita akan cerita lagi satu demi satu. Dan selain itu, kerajaan diakui. Kerajaan diakui. Kerajaan diakui kemudi ekonomi negara lebih baik. Pembangkang puji usaha tarik ARMS masuk pelabur. ARMS ini satu company besar, mencipta chip dan sebagainya, antara yang terbesar di dunia. Dan yang mengejutkan, seorang penulis daripada Parti PAS memuji dan rasa terkagum dengan apa yang sedang berlaku oleh ataupun dirancangkan oleh pihak kerajaan. Jadi seorang penulis PAS mengakui kerajaan Madani, terutamanya Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli, mengemudi negara dengan lebih baik. Dikenali sebagai Dr. Tanaka Mustafa, beliau turut memuji perkongsian strategi antara Malaysia dan penaraju chip AI global ARMS Holding.
Apa yang PMX dan tim Rafizi buat adalah untuk mengemudi ekonomi negara dengan lebih baik katanya. Mengikut cara yang mereka anggap lebih baik, lebih canggih dan lebih berdaya saing. Mereka pun tidak gila untuk menjermuskan negara kita kepada keruntuhan ekonomi sebab mereka pun bukan nak memerintah satu penggal sahaja, katanya dalam tulisan terbaru hari ini. Beberapa artikel sebelumnya juga telah memuji dan menyokong sebahagian cara PMX mengemudi negara dan ekonomi serta menyifatkan perancangan-perancangan Rafizi yang semakin bagus. Melobi arms untuk masuk melabur dalam negara kita adalah satu benda yang bukan politician level, bukan level kampung, katanya. Malahan PMX pun tak akan fikir sampai ke situ. Datuk Seri Rafizi jenis otak engineer dan mungkin bermotivasi pula dengan minat dan impian beliau juga. Minat dia ni boleh juga tengok pada penganjuran program reality Innovator yang beliau sendiri jadi juri. Jadi tak heran dia sudah plan untuk projek mega berkaitan teknologi AI dengan permulaan melibatkan ARMS yang rasanya dia akan follow sampai berjaya jelasnya. Untuk rekod, pelancaran kerjasama strategik dalam industri semikonduktor antara kerajaan Malaysia dengan ARMS Holding telah dirasmikan oleh Perdana Menteri 5 hari bulan yang lalu. Dan Rafizi menegaskan kerjasama dengan syarikat semikonduktor terkemuka dunia dari United Kingdom itu perlu memfokus kepada pemindahan ekosistem semikonduktor negara ini dan OSAT ke IP, membangunkan teknologi asli dan membolehkan Malaysia yang menerokap bidang kecerdasan buatan AI, robotik, kenderaan otonomi serta internet kebendaan, IoT. Mengulas lanjut, Tanaka menyifatkan perancangan jangka panjang itu sebenarnya seolah-olah untuk membangkitkan Malaysia menjadi kuasa besar teknologi AI kelak. Negara-negara serantau Asia Tenggara pula belum jelas lagi hala tuju AI. Sekadar nak jadi pengguna memang dah berlambak. Hala tuju ekonomi kita pun kelak akan berorientasikan AI dan pengeluaran chip. Bahkan mungkin dengan penemuan bahan mentah REE dalam negara kita sendiri, kita boleh cipta teknologi chip buatan kita sendiri menggunakan bahan REE sendiri. Seterusnya digunakan dalam pembangunan teknologi AI kita, katanya. Jadi besar cita-cita tetapi penuh dengan onak duri, isu beras tempatan, santan mahal dan sebagainya, akui Tanaka lagi. Jadi walaupun dia memuji, dia juga turut memberikan persoalan-persoalan panas. Tapi apapun, kita ucapkan kepada kerajaan yang sentiasa memberikan fokus di dalam membangunkan negara kita di dalam semikonduktor, dalam AI dan sebagainya. Tahniah. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.